Hi guys, welcome back to my channel, Nini Sarlinda. Okay, so rasanya dah hampir seminggu aku tak post video dekat sini. So yes, this is the time untuk buat next video, untuk share berkenaan dengan kisah-kisah misteri dengan korang semua. Okay guys, so tanpa membuang masa, aku akan ceritakan dengan korang kali ini berkenaan dengan kisah misteri bukan kisah misteri, berkenaan dengan kisah tsunami di Aceh pada tahun 2004. Tapi sebelum tu, jangan lupa like, comment, share and subscribe my YouTube channel Nini Sarlinda. Tsunami Aceh 2004 telah mengorbankan banyak nyawa. Kekuatan tsunami tersebut antara 9.1 hingga 9.3 skala magnitude, which is agak kuat ya magnitude-nya. Airnya melambung setinggi 30 meter. Kekuatannya pula sama dengan 1,500 bom atom Hiroshima. Okay, so korang, tsunami ni terjadi pada tahun 2004, which is 26 hari bulan Disember 2004 pada 7.58 minit pagi hari Ahad. Gempa bumi ini berlaku selama 10 minit. Gempa ni ataupun tsunami ni, dia efek juga dekat Alaska. Sebelum kejadian tsunami tersebut, orang ramai tengok air ni surut 1 kilometer jauh daripada pantai. So automatically mereka dapat tengok ikan-ikan dekat tepi pantai itulah, banyak gila ikan masa tu. Tapi bila terjadinya tsunami di Aceh ni, ia melimpah ke darat, air daripada laut melimpah ke darat sejauh 1,600 km. Kecepatan dari dalam laut pula selaju 800 km per jam dan tinggi gelombang setinggi 30 meter. Air laut telah menenggelamkan kota Aceh ni ataupun daerah Aceh ni setinggi 10 meter. Kalau korang fikir logik, kalau swimming pool biasa dekat kondominium pun tinggi dia pun sedalam 3 meter, 5 meter. Ni 10 meter guys, dia telah tenggelamkan bandar Aceh ni. Tsunami ni diikuti dengan beberapa gelombang. Dia tidak berlaku satu gelombang je, dia ada gelombang pertama, kedua dan juga ketiga. Nak dijadikan cerita, ada satu kisah berkenaan dengan seorang perempuan yang sempat mengambil video ataupun merakam video sewaktu kejadian tsunami di Aceh pada 2004. So, nama perempuan tersebut adalah Cut Putri. Okay, which is dia sentiasa pegang kamera handycam dekat tangan dia untuk mengambil rakaman-rakaman video di sekitarnya. Putri ni dia terbang flight daripada Jakarta pergi ke Aceh untuk menghadiri majlis perkahwinan saudaranya di kawasan Jaya Baru Aceh. Nak dijadikan cerita, pada hari kejadian hari Ahad tu, sebelum pergi ke majlis perkahwinan, si Putri dan keluarganya ni pun berada dekat depan rumah lah hampir pukul 8 pagi. Mereka bercadang untuk keluar breakfast sebentar. Tetapi mereka tiba-tiba dengar bunyi kuat seakan bunyi kapal terbang yang nak mendarat dekat tempat tu. Tiba-tiba banyak orang yang lari bertempiaran sambil teriak, air naik, air naik. So, ayah Putri ni pun dia dah tengok dah air tsunami. Dia pun suruh family dia ni, termasuk Putri, untuk naik ke tingkat atas rumah tersebut. So, Putri ni pun berlari sambil bawa dia punya handycam. Tiba-tiba, dia tengok ada anak jiran dekat situ, budak kecil lagi. Tapi dia sempatlah tarik budak tu untuk bawa naik ke atas. Dalam rakaman video yang Putri rakam ni, air tsunami tersebut bukan warna putih, bukan air jernih, bukan juga air coklat. Airnya berwarna hitam pekat. Bila lalu je air tsunami tersebut, air laut tu, rumah tu terasa bergegar. Mereka tengok ada seorang nenek yang tengah duduk relax dekat atas katil yang terapung dekat air laut tu. Tapi dia tengah bertasbih dengan keadaan yang sangat tenang. Rumah yang Putri stay masa tu tak jauh daripada pantai, which jaraknya cuma 1 kilometer je sebenarnya daripada pantai. Tak lama kemudian, gelombang kedua pun telah muncul. Selepas beberapa waktu kemudian, air pun mula surut sampai ke paras lutut. Tapi gempa-gempa kecil masih terasa lagi. So, family Putri ni pun decide untuk bergerak pergi ke tempat yang lebih selamat. Sebab mereka risau, takut-takut gempa yang lagi teruk akan berlaku lepas ni. So, daripada mereka stay dekat situ je, takut rumah tu hanyut dibawa dengan tsunami, jadi mereka pun decide untuk pergi ke tempat yang lagi selamat. Sepanjang perjalanan mereka ada terpijak tangan, ada kepala manusia dan banyak orang yang tengah sakaratul maut.
Putri kata setiap ada bas yang datang ke kawasan tersebut, maka berbondong-bondonglah orang nak bergegas masuk ke dalam bas tersebut sebab mereka nak pergi ke tempat yang lagi selamat. So, 2 hari kemudian tibalah hari untuk Putri dan juga family dia untuk flight balik dekat Jakarta. Mereka masih pakai pakaian yang sama masa kejadian tsunami. Mereka dengan keadaan kotor, penuh lumpur, ada darah dan mereka pun tak pakai kasut. Bila mereka sampai je dekat Jakarta, semua orang pelik sebab mereka dengan keadaan kotor dekat airport. Rupanya masa tu dekat Jakarta, berita tentang tsunami dekat Aceh tu belum tersebar luas lagi. Jadi Putri ni pun bertekad untuk sharekan video yang dia sempat rakam masa kejadian tsunami tersebut. Kebetulan pula Putri ada kenalan yang kerja dekat stesen televisyen. So dia pun call dia punya kenalan tu dan dia bagi tahu yang dia nak share video tentang tsunami yang terjadi dekat Aceh. Dia pun nak share video yang terjadi dekat Aceh. So kenalan dia ni pun datang dekat rumah dan dan kemudian video ni telah ditayangkan di televisyen dan ia mula tersebar ke negara-negara lain. Bila video tu telah tersebar, maka banyaklah bantuan-bantuan yang mula datang masuk ke Aceh. Dalam kebanyakan bangunan-bangunan yang runtuh masa kejadian tsunami tersebut, terdapat satu bangunan yang tetap teguh berdiri, kukuh, iaitu Masjid Raya yang dibina pada tahun 1612. So tengokkan guys betapa besarnya kuasa Allah, masjid tu tak roboh langsung pun. Terdapat 1488 sekolah yang telah rata dengan tanah. Sebanyak 11,000 hektar tanah kebun yang rosak dan dianggarkan seramai 220,000 orang telah terkorban. Proses pengemumian mayat pula, mereka tak buat pengemumian masing-masing tau. Maksudnya mereka tak gali lubang satu persatu untuk tanam semua mayat-mayat ni. Sebab terlalu ramai mangsa-mangsa tsunami ni, jadi mereka pun decide untuk guna tanah kerajaan, gali satu lubang ni. Satu lubang ni mereka makan 1,000 orang mayat, ditanam sekali lah. So dalam satu hari mereka tanam beberapa ribu orang. So mereka pun ambil masa beberapa bulan untuk tanam korban-korban tsunami tersebut. Okay guys, so itu dia kisah sedikit sebanyak berkenaan dengan tsunami di Aceh pada tahun 2004. Berita yang sangat tergempar pada masa dahulu. Masa tu aku memang kecil lagi, which is sekolah rendah primary school. Memang masa tu ada juga dengar berita tu dekat televisyen lah, memang tergempar. Which is bukan dekat Malaysia je, dekat luar negara pun sebenarnya tahu. Sampai luar negara pun hantar bantuan masuk ke Aceh. Okay guys, so kalau korang ada idea untuk saya sharekan lagi lepas ni, boleh komen dekat bawah. And then jangan lupa like, comment, share and subscribe my YouTube channel Nini Sarlinda.